Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya macam mana saya memandu selepas lulus ujian JPJ, dan saya harap pengalaman ni boleh saya kongsikan kepada anda dan anda boleh jadikan sebagai panduan lah, supaya anda dapat memandu dengan penuh keyakinan dan dapat menjadi pemandu yang berhemah. Bila kita nak memandu ni, kita kena ada kereta lah, tak kisahlah kereta sendiri ke kereta sewa kan. Bila ada kereta tu, minyak kena ada, tayar cukup angin, air radiator tu penuh, dan benda-benda basic yang dalam kereta tu yang kita kena faham. Kadang-kadang ada orang dia memandu, dia tahu isi minyak, dia tak tahu tayar dia dah kempis, tayar dia dah pecah, air radiator dia dah kering. Benda tu bukan saya nak suruh anda jadi pomen kereta, tak. Cuma benda yang basic ni anda kena faham. Kalau anda tak faham, main bawa je, benda tu boleh membahayakan pengguna lain dan termasuk diri anda. Itu pun merupakan salah satu punca lah kenapa kemalangan berlaku, disebabkan kecuaian kita ataupun kecuaian pemandu-pemandu lain. Itu menyebabkan kita ni dah menyusahkan pengguna-pengguna di jalan raya. Auto lagi mudah daripada manual. Tak kisahlah pendapat masing-masing kan, ambil auto ke ambil manual ke. Cuma jadi isu dia, anda dah lulus pun JPJ tapi masih takut lagi bawa kereta. Jadi tang mana yang kata auto tu lagi senang? Dan banyak je calon-calon dia dah lulus, lepas tu lesen tiap-tiap tahun renew, tapi tak ada keyakinan nak bawa kereta. Kereta tu besar lah, apa tu, gayat lah nak bawa kereta kan. Jadi rugilah, anda dah bayar duit yang banyak untuk ambil lesen. Kadang-kadang lulus ujian JPJ tu ambil sekali je, dia tak berkali-kali, sekali je. Tapi yang sekali tu pula lepas tu nak memandu di dunia pemanduan yang sebenar, jadi takut, tak confident. Jadi kita kena faham baik-baik, kita kena cuba macam kata apa, kenapa aku ambil lesen. Jadi anda akan fikir, bina keyakinan tu, belajar daripada orang yang dah ada pengalaman memandu. Tak semestinya kita bagus juga tanya, tapi kadang-kadang orang yang walaupun dah lama mandu tapi dia tak boleh mengajar, tu biasalah, mungkin kekurangan dekat situ. Dia boleh buat tapi dia tak boleh mengajar orang. Tapi anda boleh copy cara dia pemanduan tu. Kita boleh tengok cara dia mandu di traffic light, dia buat apa, macam mana dia naik bukit. Kita boleh belajar kat situ. Ringan mulut, insya-Allah kita dapat info. Benda tu saya dah praktik, sebab saya pernah melalui zaman-zaman macam tu. Dah ada lesen, kita memandu, kita tengok kawan kita mandu macam mana, kita copy dia punya pemanduan tu, kita try. Kalau tak jadi, kita buat sampai jadi. Katakan kita nak hantar adik kita pergi sekolah ke, anak pergi sekolah ke, ataupun kita pergi beli barang dekat kedai, kita bawa partner kita. Bila kita bawa partner kita, pastikan partner kita ni membantu kita lah. Maksud dia bukan duduk sebelah tu, duduk main handphone ni kan. Jadi dia membantu kita tengok lalu lintas kan. Saya biasa kita nak melintas, nak masuk, nak keluar pada simpang kan, kenderaan banyak sikit, suruh dia tengok belah kiri, kita tengok belah kanan kan. Confident tu dah ada, okey, kita lintas jalan. Kita dah kenal, pasti dah tentu kita kenal pasti, sebab tu kawasan kita kan. Kalau kita pergi parking betul-betul depan sekolah, okey tak nak keluar? Kita nampak payah nak keluar sebab kat situ kenderaan banyak. Jadi kita pusing cari tempat yang senang. Mula-mula kita cari tempat yang senang dulu. Walaupun terpaksa jalan kaki jauh, kita ambil tempat yang senang dulu. Pergi kedai pun sama. Kalau kita parking betul-betul depan kedai, kita rasa senang nak keluar, tak apa. Tapi kalau kita susah tu, parking jauh-jauh dulu. Kita sedang membina keyakinan, kita terpaksa bersusah dulu. Lepas tu, bila kita dah parking dekat tempat yang selamat, buat lagi hari lain sampai kita rasa aku nak cuba yang susah.
Kita level kita naik satu macam nak tangga kan. Aku nak try dulu. Sampai kita dah tempat yang susah tu, kita dah ada keyakinan. Okey, kita langkau pula pergi ke Pekan kan. Okey, sementara kita nak ada confident tu, bawa partner dulu. Bawa partner sampai kita dah ada confident. Maknanya kita nak try memandu tanpa ada orang sebelah. Benda ni memang makan masa. Sebab bila kita memandu seorang-seorang, kat situlah kita merancang perjalanan. Kita tanpa arahan siapa-siapa. Kalau silap lorong tak apa, kita boleh U-turn balik, kita boleh pusing ke, kita boleh masuk mana simpang kan. Tapi kalau kita silap, kita berlaku kemalangan. Jadi kita minta lah benda tu jauh, kita tak nak berlaku kemalangan. Cuma sebelum nak sampai ke fasa yang paling tinggi tu, maknanya kita boleh memandu tanpa arahan tu, asas dia macam tu lah dulu. Saya mula-mula dapat lesen bos saya suruh saya bawa kereta Isuzu D-Max. Isuzu D-Max ni 4 wheel, macam Hilux jugalah kan, lebih kurang kan. Kita masa tu training, masa tu pakai kancil. Bila kita bawa kereta besar, memang gayat lah. Patutnya tempat yang bos saya suruh hantar barang tu, sepatutnya lebih kurang dalam sejam macam tu lah. Saya drive hari tu sejam lebih baru nak sampai. Sebab kita memandu kan, jadi goyang lah, bawa kereta besar, rasa jalan tu sempit, kita pula tak ada orang sebelah, memang bergelumpur lah. Tapi kat situ lah saya jadi pandai bawa kereta. Bila kita dah tempuh setiap maksud saya time hujan, time kenderaan banyak, kat situ jadi seronok memandu tu. Saya memang rasa nikmat bila kita boleh memandu ni macam orang lain. Orang pula bila duduk sebelah kita, hang bawa kereta lembut kan, tak kasar, kita rasa seronok. Memang kalau kita mula-mula bawa kereta ni, masuk gear, memang kadang-kadang pegang steering tu pun, pegang tu memang boleh jahanam steering tu. Kita punya kata apa, grip steering tu memang terlalu kuat. Pegang gear masuk krong bunyi kan. Dia benda tu memang saya pun pernah lalui benda tu. Tu sebab kalau yang belajar kereta dengan saya, masuk gear lembut, jangan masuk kasar-kasar. Jadi benda tu, pengalaman tu memang anda akan kena lalui, dan anda akan lalui nanti, barulah anda boleh jadi mahir dalam pemanduan. Lepas tu pula pada sahabat-sahabat ke family ke yang ada di kalangan yang terdekat dengan anda tu, yang baru dapat lesen, baru nak try memandu tu, jangan kita terlalu orang kata apa, menganjing ke, bagi tekanan ke kan. Nanti kawan tu down lah kan. Sebab kita kena faham, kalau kita berada di tempat dia kan, dia tak ada pengalaman, baru nak belajar, lepas tu pula kita beri tekanan kat dia, kita kata apa, kau punya tekanan kan, pressure lah, mental lah kawan tu kan. Kalau malas nak bawa kereta kan, kena marah ke apa kan. Tapi benda ni semua saling membantu. Calon ataupun orang yang baru nak belajar bawa kereta tu pun, anda belajar, kena terus belajar, cari skill tu. Dan orang yang mengajar tu pula kena sabar. Kita cuma cari solution. Kalau dia lemah macam ni, macam mana kita nak bantu dia sampai dia ada keyakinan. Bila sebut pasal pemanduan ni, benda ni bukan sekejap kita nak jadi mahir. Benda ni agak ambil masa yang lama juga. Lama tu taklah saya kata sampai 10 tahun, 20 tahun, tak. Mengikut kepada pemanduan anda lah. Kalau dah anda memandu tu, kerap memandu, skill tu banyak lah, pengalaman tu bertambah. Tapi kalau jarang memandu, macam mana nak pemanduan tu nak jadi mantap. Dan akhir sekali, nasihat saya,
kena kita nak pandai bawa kereta, kita bermula step by step. Ambil jalan yang mudah dulu. Maksud saya, jangan ambil yang terus advance sangat. Nanti anda takut bahaya, membahayakan diri anda dan menjahanamkan kenderaan anda. Benda tu tak nak lah. Tapi kena mencuba. Kalau macam contoh parking kat rumah, parking kat rumah kita susah, cuba kita cari pengalaman macam mana kita nak parking dekat rumah tu lagi mudah. Jangan buat parking senang je. Macam contoh parking kat rumah tu kita selalu masuk ke depan. Cuba kita try reverse pula ke belakang. Kalau macam contoh step parking lah kan, kita tak confident, tak apa, kita buat kat rumah kita kan. Rumah kita ni lagi best, orang tak halang kan, tapi kot tempat lah. Kat rumah kita tu lagi best. Maksud saya, sebab kita ada masa. Kita tak confident, kita turun kereta. Tak apa, turun kereta, check, jauh lagi, reverse lagi perlahan, jauh lagi, contoh tak kena lagi ke, ataupun ruang tu banyak lagi, kita ke depan lagi. Tak apa, sebab saya dulu macam tu. Jadi saya nasihatkan anda, jangan give up, teruskan mencuba. Bagi yang baru menonton video saya ni, terima kasih yang menonton. Jangan lupa subscribe, support saya, like dan share lah ke media sosial anda kan. Alhamdulillah, tahun ni dah setahun dah video saya punya channel. Saya minta maaf, agak lama juga saya tak post video, agak sibuk sikit. Semenjak PKP ni agak sibuk sikit, tak sempat nak buat video baru. Lepas tu apa lagi saya kata, saya pun tak sangka asalnya saya buat channel ni untuk calon-calon yang baru nak ambil lesen, newbie lah kita katakan kan. Rupanya sambutan video saya ni pada calon-calon yang peram lesen tu lama tu kan. Yang tu rupanya tu pun menonton juga video saya. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah saya akan bagi channel saya lagi gempak. Apa-apa komen, apa-apa cadangan tu boleh tulis kat bawah. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.